Sebelum pengumuman calon UMNO oleh Pengarah Pilihan Raya Barisan Nasional PRN Sabah oleh Datuk Seri Bong Mokhtar tadi, berlangsungnya satu majlis yang agak menarik iaitu Majlis Ramah Mesra Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Majlis yang sepatutnya adalah majlis pengumuman calon bersama. Ini sedikit sebanyak memberi bayangan bahawa kerjasama mereka boleh diterjemahkan dalam situasi sebenar iaitu pilihan raya negeri. Bersama kita melalui Skype ketika ini ialah Dr. Romzi Ationg. Dr. Romzi merupakan penganalisis politik Sabah. Selamat tengah hari, Doktor. Selamat tengah hari. Ya, Doktor. Pada pandangan Doktor, adakah ini akan memberikan persepsi positif daripada rakyat kepada gabungan ini? Ya, sudah semestinya. Saya melihat di sini bahawa kedua-dua gabungan ini akan bersaing secara sengit pada pilihan raya negeri pada kali ini. Dan kita ingin melihat apalagi perkembangan yang seterusnya. Okey, jikalau Doktor sempat melihat cadangan calon yang dikemukakan oleh UMNO Sabah tadi, adakah Doktor melihat ia satu gabungan yang baik untuk menarik perhatian pengundi? Ya, sudah semestinya. Saya beranggapan bahawa sebenarnya calon yang diumumkan itu adalah sudah semestinya dipilih dengan berhati-hati. Dan kelihatannya beberapa muka baru yang ditonjolkan, dan ini mungkin bertujuan untuk memberi saingan yang sengit kepada Warisan Plus. Warisan Plus juga mengemukakan beberapa calon yang muka baru, dan ialah itu bertujuan bahawa kedua perikatan ini terlalu menginginkan sesuatu yang positif pada pilihan raya negeri pada kali ini. Ada berpihak, maksud saya kemenangan berpihak pada gabungan masing-masing. Semalam, Doktor, DAP umum akan bertanding di bawah logo warisan dan ini agak berbeza dengan PRU yang lepas. Pandangan Doktor, adakah strategi ini dapat meraih sokongan yang diperlukan memandangkan kita memahami bahawa sentimen Sabah Persabahan begitu kuat di sana? Baik, sentimen Sabah Persabahan itu harus difahami dalam konteks yang lebih meluas. Dia bukannya bermakna kita ingin melarikan diri dari persekutuan. Ia cuma meminta supaya akhirnya kita diberi perhatian. Sabah ini diberi perhatian sebagai sebuah negeri yang wajar diberikan peratusan pembangunan yang sewajarnya dan sebagainya. Jadi saya melihat tindakan DAP ini untuk menggunakan logo warisan sebagai salah satu gimmick politik yang mana akhirnya rakyat ingin benda itu diterjemahkan dalam konteks yang bersifat hakikat, yang mana bukan hanya dari segi kulit yang berubah, tapi pendekatan itu yang harus memberi fokus pada Sabah itu sendiri. Okey, Doktor, Tan Sri Musa Aman yang menjadi pencetus kepada pilihan raya negeri Sabah sah tidak dikemukakan sebagai calon. Melihat kepada pengaruh Tan Sri Musa Aman di kalangan akar umbi di Sabah, bagaimana ia akan mempengaruhi sokongan terhadap PN? Baik, semalam saya ada berbual dengan beberapa orang pengikut UMNO, dan kelihatannya tindakan tersebut boleh ditakrifkan dalam keadaan double-edged sword. Yang pertamanya, ia mungkin mengurangkan sokongan terhadap Perikatan Nasional. Sebabnya kita kena ingat bahawa Tan Sri Musa Aman ini mempunyai pengikut yang ramai, dan beliau sudah berpencak dalam politik negeri terlalu lama, dan sudah semestinya akan ada kekecewaan di kalangan pengikut beliau. Semuanya kita kena ingat dalam masa yang sama, ia juga bertujuan untuk memastikan bahawa akan hanya ada satu atau dua calon untuk Ketua Menteri bagi pihak Perikatan Nasional. Jadi ini akan mengurangkan kekeliruan di kalangan pengundi, yang mana akhirnya ini juga kita harus kaitkan dengan integriti Tan Sri Musa Aman itu sendiri, yang mana ini akan mengembalikan keyakinan pengundi kepada Perikatan Nasional. Jadi saya melihat bahwa tindakan tersebut sebagai dia boleh menjadi positif dan negatif. Okey, bagaimana Doktor melihat pula calon Datuk Seri Saleh Said Keruak antara 31 calon untuk pilihan raya negeri Sabah? Bagaimana melihat strategi mengemukakan bekas menteri ini?
isu itu sebenarnya fokus perbincangan saya dengan rakan semalam. Ada kemungkinan pengikut di peringkat bahagian, saya tidak pasti lagi untuk pengikut, apa maksud saya pengundi secara umum, mungkin akan kurang berminat untuk turun mengundi, ataupun ada kemungkinan kurang berminat untuk turut berkempen. Cumanya untuk mengatasi masalah itu saya berharap dan yakin bahwa Datuk Saleh boleh menangani isu itu dengan sebaik mungkin, sebabnya beliau ini berpengalaman dan sudah semestinya mempunyai credibility untuk menarik balik sokongan di kalangan mereka yang boleh dikatakan kecewa dengan pencalonan tersebut. Okey, Dr. Akhir sekali ya, memetik apa yang doktor kata, iaitu mood untuk mengundi itu mungkin kurang ya. Jadi apa sebenarnya sentimen di Sabah ketika ini selepas pengumuman parti yang bertanding? Kerana kita kalau melihat kepada satu kajian yang dibuat baru-baru ini oleh Society Empowerment and Economic Development Sabah, itu SEEDS, menyatakan bahawa golongan pengundi, terutamanya pengundi muda di Sabah, dilihat tidak mempunyai kesetiaan terhadap parti-parti tertentu. Baik, kita kena ingat bahawa golongan muda ini dia lebih tertumpu pada media sosial. Jadi apa yang kita mana-mana pihak perikatan sekiranya mampu untuk memanipulasi media, maka sudah pasti mereka akan mampu mempengaruhi undi golongan muda. Jadi sentimen yang paling penting itu ialah pembangunan. Pengundi muda ini lebih fokus pada pembangunan. Contohnya di kawasan Pitas, baru-baru ini kita bercakap tentang internet. Dan sentimen itu sudah semestinya segera sampai ke pengetahuan pengundi muda. Jadi saya rasa fokusnya di kalangan pengundi muda ini ialah pembangunan.